Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada pengurusi majlis dan yang diraikan birthday boy kita iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini bersempena dengan ulang tahun Presiden kita. Jadi saya nak bagikan hadiah kepada Presiden kita. Jadi saya nak tanya, siapa yang belum jadi ahli PKR? Ada tak? Boleh. Jadi sebagai hadiah hari jadi Presiden, tunggu sebentar boleh dapat gambar orang dekat belakang. Tak ada gurau. Gurau. Saya bukan ahli PKR. Saya seorang yang bebas, neutral, bukan minat mana-mana parti. Jadi hari ini bersempena dengan hari ulang tahun Presiden PKR iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi hari ini saya nak bercerita sedikit tentang sejarah kehidupan beliau. Seorang nama yang tidak asing lagi dalam pentas politik negara kita. Jadi susuk tubuh ini dilahirkan pada 10 Ogos 1947 di Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Dan merupakan daripada ahli keluarga yang memang berlatar belakang politik kerana ayah beliau merupakan bekas ahli parlimen. Jadi tidak hairanlah karisma yang beliau dapatkan itu diwarisi daripada ayah beliau. Jadi beliau merupakan bekas pelajar di MCKK iaitu Malay College Kuala Kangsar. Dan kita lihat sejak daripada zaman remaja beliau sangat aktif dalam berpersatuan. Kita lihat bagaimana beliau merupakan bekas Presiden Persatuan Kebajikan Pelajar Islam Malaysia, PKPIM. Sebuah badan pelajar yang sangat berpengaruh dekat Malaysia. Dan beberapa tahun selepas itu, beliau juga menjadi Presiden ABIM, iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia, sebuah gerakan Islam yang cukup berpengaruh dekat Malaysia. Jadi apa signifikannya ABIM? Kalau tuan-tuan, saudara-saudari yang kita lihat pada tahun 70-an, 60-an, kita lihat Islam di negara Malaysia ini kita tak lihat secara menyeluruh. Kita lihat orang wanita misalnya agak janggal kita lihat kan, orang wanita yang bertudung pada zaman dahulu. Betul tak? Mereka lebih suka bersanggul, free hair kata orang kan. Tapi apa yang menariknya, gerakan dakwah Islam yang dibawa oleh ABIM di atas kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya meluaskan pengaruh Islam dekat masyarakat Malaysia, membawa gerakan islah, perubahan dari cara sudut berpakaian, pemikiran dan sebagainya. Itulah antara jasa-jasa ketokohan beliau pada waktu tersebut. Kemudian pada tahun 1982, tanpa disangka-sangka, kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni memang cukup lantang menentang kerajaan pada waktu tersebut yang dipimpin oleh Tun Dr. Mahathir. Tapi ironinya, bagaimana susuk tubuh ini boleh jadi ahli UMNO pada waktu tersebut walaupun kritikan lantang beliau. Jadi itu sangat mengejutkan kerana orang tahu Anwar ni lebih sesuai kepada PAS sebabkan agenda Islam dia, betul tak? Dia lebih pada figura yang Islamik dan bukan seorang yang Melayu, yang ultra Melayu. Tapi beliau memilih untuk bersama dengan UMNO pada tahun 1982 kerana beliau yakin untuk merealisasikan idealisme dia perlukan kuasa. Dia perlu berada dalam kerajaan. Jadi pada tahun 1982 dia menyertai UMNO dan kita lihat karier politik beliau dalam kerajaan sangatlah cepat. Beliau naik dengan sangat cepat. Dia pertama sekali dilantik menjadi Menteri Belia dan Sukan. Dan kita lihat hari ini apa jasa beliau dalam Kementerian Belia dan Sukan. Kita lihat Sukan Malaysia, SUKMA, diperkenalkan semasa beliau menjadi Menteri Belia dan Sukan. Kerana pada waktu tersebut kita nak cungkil bakat-bakat atlet-atlet muda. Jadi beliau memperkenalkan Sukan Malaysia sebagai platform untuk mencungkil bakat-bakat muda. Kemudian beliau dipindahkan ke Kementerian Pertanian. Daripada Kementerian Pertanian, beliau menjadi Menteri Pelajaran. Satu
kementerian yang sangat berprestij pada waktu tersebut. Dan masa inilah kita lihat bagaimana dasar-dasar yang Datuk Seri Anwar buat. Beliau memperkenalkan dasar-dasar yang pro-Melayu, pro orang Melayu. Kita lihat dasar-dasar kebangsaan, dasar pendidikan kebangsaan, mana menitik beratkan soal bahasa Melayu dalam pendidikan. Dan kemudian selepas menjadi Menteri Pelajaran, beliau diangkat menjadi Timbalan Perdana Menteri, kemudian menjadi Menteri Keuangan. Dan Menteri Keuangan inilah kita lihat bagaimana beliau menguruskan kewangan negara. Dan kita lihat memang pencapaiannya, data menunjukkan memang pertumbuhan ekonomi yang sangat baik semasa beliau menjadi Menteri Keuangan. Dan malahan menakjubkan, pada tahun 1996, majalah Euronews menobatkan beliau sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia pada waktu tersebut. Itu pencapaian yang sangat mengagumkan. Tapi kata orang, langit tidak selalu cerah. Konflik beliau dengan mentor beliau, Tun Dr. Mahathir, telah melenyapkan impian beliau dalam karier politik untuk menjadi Perdana Menteri. Pada tahun 1958, beliau seperti mana kita tahu telah dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri, dipecat sebagai Timbalan Presiden UMNO, kemudian didakwa dan dimasukkan ke dalam penjara atas tuduhan penyalahgunaan kuasa dan juga kes liwat. Itu adalah satu perintis kepada gerakan reformasi di negara ini, di mana kita lihat pada tahun 1998 ramai orang-orang, terutamanya orang muda, kita lihat mereka berhimpun. Kita tengok klip-klip lama, mereka berhimpun di Padang, berhimpun buat demonstrasi menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap kerajaan pada waktu tersebut. Jadi selepas 6 tahun di dalam penjara, 2004 beliau dikeluarkan daripada penjara. Dan kita lihat pada tahun 2008, sekali lagi sebuah majalah Times telah merobatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai antara 100 tokoh dunia yang berpengaruh di dunia pada tahun tersebut. Ini merupakan antara pencapaian figura beliau semasa dalam kerajaan. Dan kemudian hari ini kita tahulah beliau merupakan seorang ketua pembangkang di Malaysia. Jadi hadirin yang saya hormati, bersempena dengan ulang tahun Saudara Presiden, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat hari jadi ucapkan Datuk Seri Anwar. Semoga dipanjangkan umur, murah rezeki. Dan ingatkan kepada saudara-saudari yang saya hormati, pesanan saya, jangan kita terlalu taksub kepada individu. Mana-mana individu, tak kira lah mana tokoh parti politik pembangkang maupun kerajaan. Kerana individu boleh berubah. Tapi kita kena setia kepada apa? Kita setia kepada perjuangan. Kerana perjuangan kita tidak pernah berubah. Perjuangan kita untuk menegakkan keadilan di bumi Malaysia. Jadi, saudara-saudari yang hormati, ucapan saya ini, semoga ucapan ini dapat menyedarkan kita, pemikiran kita ambil iktibar daripada tokoh yang saya ucapkan sebentar tadi. Jadi, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.